Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel AZBS Channel. Untuk kali ini video berkaitan dengan pembelajaran di mana cikgu akan mengajar topik set dan juga rantau ketaksamaan linear. Jadi sebelum cikgu meneruskan, teruskan bersama dan jangan lupa untuk subscribe channel cikgu. Stay tune. Selamat kembali. Untuk video kali ini, cikgu akan buat satu penerangan berkaitan dengan topik set dan juga melorek rantau ketaksamaan linear, di mana topik ini ditanya pada kertas 2. Okey, ditanya pada kertas 2. Bahagian A, soalan yang pertama dan juga markah yang diberi adalah 3 markah. Tetapi bukan kedua-dua soalan ini akan ditanya. Hanya salah satu saja yang akan ditanya pada kertas 2 itu. Alright. So, kalau kita tengok kat sini, kita akan pergi kepada yang pertama sekali berkaitan dengan set. Untuk set, cikgu lebih suka menggunakan kaedah sempadan, di mana kaedah sempadan ini kita menandakan setiap sempadan itu dengan nombor supaya kita dapat membezakan manakah bahagian-bahagian yang boleh kita pilih. Okey. Tapi sebelum itu, cikgu nak terangkan dalam topik set, dia ada 2 simbol utama yang kita akan pakai. Yang pertama adalah senyum, yang kedua adalah masam. Untuk yang pertama, iaitu yang senyum, ia menunjukkan bahawa ia adalah simbol kesatuan, dan untuk yang masam itu menunjukkan bahawa ianya adalah simbol untuk persilangan. Okey. Jadi, tanpa membuang masa, cikgu akan menerangkan bagaimana kaedah untuk kita menjawab soalan set ini. Untuk yang pertama, cikgu lebih suka menggunakan kaedah sempadan seperti yang cikgu katakan tadi. Jadi, di sini cikgu tandakan sempadan yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan yang kelima. Jadi, kalau kita tengok, cikgu menandakan kawasan. Okey, ini adalah sempadan nombor 2, sempadan nombor 3, sempadan nombor 4 dan seterusnya. Alright. Jadi, kita tengok sekarang ni, soalannya dia memilih bahawa dia nak Q prime, di mana Q prime kita akan ambil iaitu Q prime ini bermaksud di luar kawasan Q, ataupun kita boleh ambil sebagai selain daripada Q. Jadi selain daripada Q, kalau Q di sini, selain daripada Q adalah kita tak nak nombor Q ini. Jadi nombor yang kita akan ambil adalah 1, 4, 5. Kemudian R. R adalah dalam kawasan R kita ada 3, 4 dan 5. 3, 4, 5. Jadi yang soalan ini nak adalah Q prime bersilang dengan R. Bila disebut sebagai bersilang, kita akan ambil nombor yang sama sahaja. Okey? Kita akan ambil nombor yang sama saja, di mana nombor yang sama di sini adalah 4 dan 5. Okey. Jadi kita akan lorekkan kawasan yang berada di nombor 4 dan juga nombor 5. Alright. Jadi kat sini kamu akan dapat 1 markah. Okey, kamu akan diberi markah P1. Seterusnya,
Kita tengok pula, menggunakan konsep yang sama, kita akan menandakan kawasan 1, 2, 3, 4, 5. Soalan yang diminta adalah Q unite dengan R bersilang P prime. Jadi, kita akan dapatkan untuk operasi penyelesaian ini, kita perlu selesaikan yang berada di dalam kurungan terlebih dahulu. Jadi, Q sama dengan 2, 3. Manakala R, kita akan ambil sebagai 3, 4 dan 5. Jadi apabila kita gabungkan, tanda kesatuan ini bermaksud kita ambil semua nombor yang terlibat. Q unite R bersamaan dengan 2, 3, 4, 5. Kemudian seterusnya kita akan ambil P prime. Jadi P prime itu adalah selain daripada P. Selain daripada P. Jadi kita akan dapat 5. Faham? Jadi kita akan pilih hubungan antara dua ini adalah bersilang. Bila bersilang, kita perlu ambil nombor yang sama sahaja, iaitu 5. Jadi kita akan melorikkan kawasan yang kelima. Maka kamu akan peroleh 2 markah di sini. P2. Diharapkan kamu boleh faham. Baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan berkaitan bagaimanakah cara-cara untuk kita mendapatkan rantau kawasan untuk ketaksamaan linear. Sebelum cikgu teruskan, cikgu akan menerangkan berkaitan dengan garisan-garisan yang kita perlu gunakan dalam menjawab soalan topik ini. Untuk yang pertama, untuk simbol lebih besar sama dengan dan juga lebih kecil sama dengan, kita akan menggunakan garisan penuh. Tetapi untuk simbol lebih besar dan lebih kecil, kita akan menggunakan garisan putus-putus. Garisan ini sangat penting untuk kamu lukiskan garisan pada gambar rajah yang diberikan. Seterusnya kita akan terus pergi kepada soalan. Dalam soalan tersebut akan beri kamu 3 ketaksamaan. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Baiklah, dalam ketiga-tiga kesamaan tersebut, hanya 2 sahaja garisan yang akan diberikan dalam gambar rajah itu. Baiklah, untuk soalan ini kita lihat. Yang pertama, Y tambah X sama dengan 4 adalah untuk yang pertama. Dan Y sama dengan X adalah untuk yang ketiga. Untuk Y lebih kecil daripada X. Tetapi tiada garisan untuk Y lebih besar sama dengan -1. Di manakah garisan tersebut? Jadi kita perlu tentukan di manakah garisan yang perlu kita lukiskan. Dan kita perlu tentukan sama ada ianya garisan putus-putus ataupun bergarisan penuh. Oleh dengan itu, berdasarkan gambar rajah yang diberikan, garisan tersebut perlulah berada di -1, berada di kawasan sini. Jadi kita perlu buat satu garisan untuk garisan Y sama dengan -1. Sekarang kita perlu tentukan kawasan yang manakah perlu dilorikkan.
Untuk yang pertama, cikgu gunakan berwarna biru. Untuk yang pertama ini, y tambah x lebih kecil dan sama dengan 4. Kawasan yang perlu kita pilih adalah lebih kecil. Ianya akan ke bawah. Jadi, kita perlu turunkan dia ke bawah. Kemudian, untuk garisan yang kedua, y sama dengan x, iaitu untuk y lebih kecil daripada x. Di manakah kawasannya? Kawasannya berada di lebih kecil. Jadi lebih kecil dia akan turut pergi ke bawah. Anak panah ini menunjukkan bahawa kawasannya bergerak ke bawah. Dan yang terakhir, untuk yang ketiga, y lebih besar sama dengan -1. Lebih besar bermaksud ianya akan ke atas. Okey? Maka kita akan tandakan anak panah ke atas. Dalam banyak-banyak anak panah yang diberikan, yang manakah kawasan mempunyai ketiga-tiga anak panah? Jika kita lihat di sini, ada satu kawasan di sini yang mempunyai ketiga-tiga anak panah. Oleh dengan itu, di situlah kawasan yang perlu kita lorekkan. Baiklah, dari segi pemarkahan pula, untuk garisan yang betul akan diberi P1 dan untuk kawasan lorekan yang betul pula akan diberi sebagai K2. Diharapkan dengan penerangan yang sedikit ini dapat membantu kamu untuk menjawab soalan nombor 1. Sekian, terima kasih dan selamat maju jaya dalam SPM nanti. Bye.